Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in وتابع التابعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bismillah, yang dihormati Fadil Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau, senyum muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama manjat rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan Allah taala kepada kita, nikmat-nikmat yang cukup banyak. Nah, antaranya nikmat kita diberi umur yang panjang sehinggalah kepada hari ini. Kalau sebelum Ramadan kita berdoa minta panjang umur sehingga bertemu Ramadan. Sekarang kita dah habis Ramadan, kita dah bertemu Syawal, bulan Syawal. Dan alhamdulillah, sehingga kepada hari ini kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan perintah-perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Allah dan juga beristiqamah atas perkara tersebut. Jadi tidak ada lain lah melainkan kita sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kepadamu ya Allah atas kurniaan yang cukup besar. Ramadan dah bertemu dah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Lailatul Qadar pun bertemu jugalah. Bertemu tak bertemu tu kita walaupun tak tahu, kita serah pada Allah. Yang penting kita buat amal-amalan pada malam-malam 10 terakhir. Mudah-mudahan Allah beri kita malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tak jumpa tanda-tanda dia. Ada orang yang Allah Ta'ala beri tanda-tanda dia, memang dia boleh tahulah. Dan hakikat pun tanda-tanda tersebut sebenarnya itulah antara dia dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Qadar ni adalah rahsia. Benda rahsia. Batu tak ada, walaupun ulama-ulama dah huraikan. Ada ulama kata begitu, ada kata gini, ada puluh-puluh pendapat ulama tentang itu Qadar tu. Bagaimanapun pengalaman kerohanian alim ulama ataupun orang soleh lah di sisi Allah Ta'ala, seperti para awliya, wali-wali Allah, dia tak cerita banyak lah. Sebab tu ada antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni orang awam, termasuk saya jugalah orang awam, orang awam muslimin, kita buatlah kerja kita lah. Itu Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut, carilah 10 malam terakhir. Lepas tu pula riwayat kata cari malam ganjil. Kita buat je lah. Ya. Dan walaupun habis Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala beri kekuatan pada kita supaya kita terus apa amalan-amalan kita buat dalam Ramadan tu kita terus minta pertolongan, minta kekuatan daripada Allah supaya kita dapat teruskan. Dengan baca Qurannya, dengan berzikirnya, dengan sedekahnya dan sebagainya lah. Jadi maka kita kena banyaklah terus bermujahadah di luar Ramadan.
Tak, kerana mujahadah di luar Ramadan ni lebih berat sikit daripada dengan dalam Ramadan. Tak, nak berperang dengan hawa nafsu, tak, setan. Di luar Ramadan, habis Ramadan ni, tak, berat sikit. Itu dah kalau kita perhati tak, kenapa aku bulan Ramadan ni boleh buat. Luar Ramadan ni berat. Begitulah kita ni, dia ada turun naik. Jadi kita manusia ni, orang awam kita orang biasa ni turun naik lah tak. Hari ni gaji, esok malah. Tak, esok malah pula. Semalam gaji, hari ni malah. Esok tak tahu lagi. Betul tak? Bagaimanapun kita berdoa banyak-banyak. Tak? Supaya Allah Ta'ala beri kekuatan. Antara doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau pesongkan hati kami. Aku kata jangan tewehkan hati kami selepas engkau beri hidayah, petunjuk pada kami. Wahab lana innaka antat tawwab, wahab lana innaka antal wahhab. Berilah kepada kami. Kerana engkau lah yang maha memberi, ya Allah. Betul tak? Jadi doa-doa itu pentinglah. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung kuliah kita yang kita telah tangguh beberapa minggu sebelum Ramadan lagi lah tak? Mana sebulan lebih. Dan insyaAllah malam ni pada muka surat yang keberapa? Allahumma salli ala Muhammad. Kita ingat dah. Surat apa dah? Kena tanda dah dah. Muka surat 14. Surat 14 ya. Ada buku pada muka surat 14. Okey, kita sambung. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumikum fi darainin amin. Muka surat 14 daripada kitab yang kita baca inilah. Iaitu kitab Usulut Tahqiq. Usul Tahqiq ni ialah kitab untuk kita nak memahami, mendalami sifat-sifat Allah, sifat 20. Dan mudah-mudahan kita mencapai martabat yakin kepada Allah Ta'ala. Paling kurang pada martabat ilmu yakin. Pakai nak lebih pada tu lagi lah. Ainul yakin. Tinggi sikit daripada ilmu yakin. Tapi bermula dengan kita belajar dululah, daripada peringkat bawah dulu. Jadi pada muka surat 14 cuba tengok. Nabi SAW bersabda, Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Situ tak? Betul? Situ. Jadi Nabi SAW sabda tentang nak menjelaskan tentang hakikat kita kenal Allah Ta'ala ni lah, ma'rifatullah ni, mengenal sifat-sifat Allah. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ni riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maksudnya, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tidak dapat kami memuji ke atasmu. La nuhsi sana'an 'alaika. Tidak dapat, tak mampu kami nak puji ke atasmu. Ya. Sebagaimana kau memuji dirimu sendiri. Jadi kita kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni bersifat maha suci. Subhanaka. Lepas tu kita selalu berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Apa makna subhanallah? Kita terjemah kat Melayu, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Sifatlah sifat Allah maha suci tu. Betul tak? Apa dia? Mana kita meyakini, mengakui, mengiktiraf, kita iktiqad Allah Ta'ala ni punya sifat yang sempurna. Lepas tu kita sebut subhanallah, maha suci engkau ya Allah.
Tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada kelemahan. Tak, atasmu ya Allah. Mana kita mengakui tak sifat Allah Taala ni. Tak? Tu contohlah tak. Mana kita puji Allah Taala, tasbih subhanallah subhanallah ni memuji Allah Taala. Tak, pada dalam semayang kita banyak zikir tak yang ada subhanallah ketika rukuk. Tak, betul tak? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tak? Tak, ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dan wa bihamdih, segala puji bagimu. Kemudian ketika mana lagi kita muji Allah? Tu antaralah. Tak? Jadi waktu kita menyebut zikir-zikir tadi dah, luar semaya ke dalam semaya, sebenarnya kalau kita bermuraqabah lah dengan zikir yang kita sebut tadi, kita muraqabah, kita renung, tak, kita hayati lah, tak, maka kita akan dapatlah rasa tak, dalam hati ni dipanggil rasa. Kalau dalam fikiran dipanggil fikir. Tak? Nakal ni fikir. Bila hati dipanggil rasa. Jadi nak rasa ni dia kena muraqabah dulu lah. Muraqabah ni jalan kita ni usaha. Bila kita zikir, kita ingat Allah Ta'ala. Bila kita sebut subhanallah, maha suci engkau ya Allah, engkau lah yang maha sempurna. Tak? Tak, mana mari. Tak, kita faham dengan maksud dan kita bermuraqabah dengan sifat-sifat Allah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tak, bermuraqabah dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Boleh? Dan rasa tu sikit pun tak apa dah. Kita rawat ni rasa sikit tak apa dah. Nak rasa musyahadah seperti tawali tu apa tu, tu tak payahlah. Kita tak mampulah, tapi tak mustahil Allah Taala nak beri. Bila kita beramal, kita kenal Allah, kita beriman, kita beramal dengan ikhlas. Tak? Allah Taala boleh anugerahkan. Tak? Tapi pikat kita ni pikat muraqabah lah dulu. Lepas mujahadah baru muraqabah. Muraqabah dengan sifat-sifat Allah. Tak? Macam kita duk zikir lah. La ilaha illallah. Tak? Dari segi maksud kita tahulah tiada Tuhan melainkan Allah. Boleh? Tak? Dalam hati kita apa dah? Tak, kita rasalah maknanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tak? Daripada situlah timbul la ma'bud bihaqqin illallah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, hadir dalam hati kita la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada yang sebenar-benar yang disembah melainkan Allah. Yang bersifat sempurna. Tak? Begitu juga bila kita zikir la ilaha illallah, tak hadir dalam hati kita atas jalan muraqabah lah, muraqabah. Tak, iaitu la mawjud illallah, tidak ada yang wujud melainkan Allah, tidak ada hakikat yang wujud tak melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Allah Taala yang menjadikan, tak, yang berkuasa menjadikan dan semua sekali. Tu bermuraqabah dengan nama-nama Allah. Tak? Waktu kita berzikir. Tak, begitu juga waktu sebut la ilaha illallah, la maqsud illallah. Tidak ada tujuan lain tak dalam hidup kita ni melainkan nak cari keampunan dan juga keredaan Allah. Tu maknanya bermuraqabah dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita cubalah sikit. Nah, kita ingat dulu gitu. Cuba hadirkanlah hati atas jalan usahalah. Muraqabah ni usaha. Tak mula-mula usaha la ilaha. Tapi ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak tahu ke mana.
Rugilah. Walaupun dari segi apa? Segi pahala tu dapat kata ulama, betul tak? Tapi dari segi panggil apa? Dari segi kita keadaan berzikir, nak hadir hati kita dengan Allah Taala tu tak ada lah. Ya. Allahu akbar. Kemudian tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu sikit ya. Aku panggil jalan muraqabah dengan sifat-sifat Allah. Waktu kita berzikir. Tapi kadang-kadang kita ni kalau tu imam baca doa lama pun kita rasa Allah lama tu imam ni dah. Betul tak? Kena mari ulang saat dah. Betul tak? Lamanya tu imam ni baca doa. Betul tak? Tu imam duk berzikir, lamanya duk berzikir dah. Tak lama orang berzikir 100 je la ilaha illallah, betul tak? Tapi mari pasal mari rasa Allah lamanya tak? Jadi itu kita kena buat lah. Kita kena buat. Dan kerana perikat tu, perikat rasa lama tu mana itu perikat jauh lagi lah. Jadi kita kena lawan buat. Betul tak? 100 lama. Wah, sekejap je dah. 100 kali tak? La ilaha illallah berapa minit baru kita agak lah dalam 10 minit tak? Ya. Ya. Kemudian Nabi SAW sabda dalam satu hadis pula, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Atau kama qala Nabi SAW. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, mafhumnya, berfikirlah kamu tentang makhluk khalqillah, makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Kita kena ambil fikir kejadian-kejadian Allah. Makhluk lah, makhluk yang Allah Ta'ala buat. Ambil iktibar. Tak? Allah Ta'ala jadi apa? Binatang, kuk kayu, tumbuhan. Diri kita sendiri ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita ni sendiri Allah Ta'ala buat dah. Cukup sempurna. Jadi kita ambil fikir, ya Allah, betul tak? Jadi ni antara perkara-perkara yang boleh menambahkan iman. Menambahkan iman kita. Menambahkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya menyebabkan kita ni rasa bersyukur. Lepas tu perikat kita ni, kita pandailah nikmat-nikmat Allah pada kita ni cukup banyak. Nikmat tu, nikmat ni tak banyak Allah. Baru kita mudah-mudahan akan timbul rasa syukur pada Allah. Tak? Dan Nabi SAW larang, la wala tafakkaru fillah, jangan kamu berfikir pada zat Allah. Setengah riwayat kata wala tafakkaru fi zatillah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Hakikat zat Allah kita memang tak tahu. Yang kita boleh tahu, boleh faham ialah sifat-sifat Allah. Yang kita boleh kenal, yang kita boleh capai, yang kita boleh rasa. Tapi tentang zat Allah tak boleh. Sifat Allah kita boleh fikir, boleh faham, boleh rasa. Kena belajar lah, betul tak? Kita hari ni tak kata Allah Ta'ala maha melihat. Tak nak melihat, tahu semua Allah Ta'ala melihat, betul tak? Basar. Tapi itulah. Sekadar tahu je lah, betul tak? Tapi buat sama, buat juga tak? Allah Ta'ala larang pun buat semacam, betul tak? Pasal kita tahu saja. Tapi zat Allah tak boleh dipikir, tak boleh dicapai, tak boleh nak digambarkan macam mana tak. Kalau orang tanya macam mana dah zat Allah ni macam mana, maka jawablah, kata ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Ghazali, ada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kata
Dah. Maknanya zat Allah ni tidak sama dengan zat makhluk. Dah. Zat makhluk ni ada berjasad, berjisim, berjirim, beranggota, dah, bertempat, berarah. Dia. Tu zat makhluk. Zat Allah laisa kamislihi syai'. Habis cerita. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun ya serupa sebanding dengan zat Allah. Dah masuk situlah, sifat Allah pun sama juga dan perbuatan Allah. Jadi bagi kita beriman, tak ada masalah lah. Masa kita dah belajar, dah kenal, dah tahu dah. Zat Allah ni tak boleh nak dicapai. Kalau tanya lagi zat Allah macam mana? Tak, pertanyaan itu bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dah. Dah, atau kita nak gambar dah macam mana? Tak ada macam mana macam tu. Tidak lagu tu, tidak lagu ni lah. Sebab zat Allah ni bukan makhluk. Bukan seperti zat makhluk. Zat makhluk ni ada anggota dah, ada badan, ada darah daging, ada urat, ada darah, betul tak? Jadi jelaslah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apa lagi? Fa innakum lan taqdiru qadrah. Dan kamu tidak dapat mengqadarkan. Disyarah dah sebelum ni dah. Kita ingat kena huraikan pula lah. Kamu tak dapat nak qadarkan zat Allah. Kamu tak dapat nak menentukan zat Allah ni hakikat zat dan sifatnya. Tak, hanya Allah Taala saja yang tahu. Itu kita serah kepada Allah, wallahu alam. Selesai. Tidak? Kalau ada orang cuba nak qadarkan, atau dia cuba nak dia kata zat Allah ni boleh capai tak? Maka jelaslah ni fahaman sesat, waliyazubillah. Tak? Tak, sebab hari ni macam-macam fahaman tak? Dia bawa fahaman-fahaman, tak? Mula-mula nampak macam betul. Tak ngajar Allah bersifat qudrah, iradah tak, tapi tengah-tengah tak kandungan ajaran dia tadi tu tak nak cari gali tentang hakikat zat dan sifat Allah. Waliyazubillah. Kalau Nabi dah kata tak boleh nak capai, kita kata boleh capai, kat mana? Tak, hari ni hati-hati. Tak, ada orang nak bawa jalan tasawuf. Jalan tasawuf tak membicarakan zat Allah. Jalan tasawuf bicara tentang nak mencapai tazkiyatun nafsi, nak bersihkan hati kita ni. Tak, nak baiki hati kita tak dengan Allah, dengan makhluk. Itu tasawuf. Tak. Adapun jalan yang kata kita nak kenal Allah Taala ni, nak pergi faham zat Allah tak boleh capai ni, mereka ni kena jalan usuluddin, tauhid. Tak, ada saya jumpa tak di mana dulu tak ingat di Johor ke di mana tak. Dulu saya mengajar di Johor. Tak, dia kata tok guru dia ni boleh syarah bab zat Allah. Ni kita pun kata ni kita cari ni. Tak, ni bahaya sebenarnya. Tak, orang awam ni, orang jahil, dia berkata hak ni kita cari ni. Ni ilmu tinggi ni. Orang duduk ceramah dalam seorang masjid tu, dia kata itu tak jadi apa tu. Dia pelekeh pula. Allahu Akbar, Allah subhanallah. Betul tak? Sedangkan Nabi dah sebut fa innakum la taqdiru qadrah, kamu tak boleh nak capai, kamu tak boleh nak qadar, tak boleh nak hingga ke zat Allah ni. So Allah saja yang tahu hakikat diri dia, betul tak? Tapi ada orang cuba. Apa tu dia bercakap tentang bab, kadang-kadang dia masuk pula bab hakikat, ilmu hakikat dia kata. Orang capai hakikat dia kata boleh kenal zat Allah. Betul tak? Bila kita tanya berbelit-belit, tak kenal. Tak, tanya sifat 20 pun tak lepas. Betul tak? Jadi hati-hati tuan-puan, jangan main-main ni. Saya dah jumpa macam-macam ni. Dia tak, bahkan ulama telah beri nasihat pada kita banyak dah, tutup guru dan sebagainya dah. Kalau jumpa orang begitu, tak, kita
Jangan ikut. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak, sebab dia pandai bercakap, dan orang yang mendengar ni dia rasa dia rasa bukan kosong. Orang panggil rasa nak tahu. Nak tahu, pada dia rasa ni ilmu ni. Tak. Wahai ilmu yang dibawa tadi tak betul. Tak, batil. Jadi macam-macam lah dakwaannya dah. Sehinggalah dia kata Tok Guru dia ni Tok Oli lah, Tok Guru dia ni lah, ni mengaku Allah Rabbi. Tak. Tak, sedangkan tasawuf ke, tak, tariqat ke, hakikat ke, tak, dia tak akan bercanggah dengan syariat. Betul tak? Dia tak akan bercanggah dengan syariat, tak akan bercanggah dengan akidah. Betul tak? Kalau kita tengok dia, ni bercanggah dengan akidah ni, tak boleh. Betul ke tak? Macam juga ada saya jumpa dah. Dia kata dia tahu sifat Allah ni yang ke-100. Hebat dia ni. Dia tahu. Yang kita tahu 99 dah. Asma Husna Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata Tok Guru dia tahu. Kita pun kata, ya ke? Nah, tapi kita alhamdulillah belajar dah. Mana ada orang tahunya. Betul tak? Betul ke tak? Hati-hati ya. Okay. Jadi bahaya sekarang ni. Kemudian kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi ala illa wa la tafakkaru fi zatillah. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, berfikirlah kamu tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah Taala, ambil fikir. Dah Allah banyaklah dak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, nikmat Allah Ta'ala ni kamu tak dapat nak hitungnya, banyak atas diri kita ni Allah. Tak, berkelip mata, berjalan, menapah, menyawa Allah. Banyak. Dan dengan kita fikir nikmat Allah Ta'ala tadi itu sebenarnya bukan suruh fikir saja-saja. Tak. Dia akan menambahkan iman kita tak. Tak, kita fikir tadi, kita merenung tadi tu, muraqabah tu panggil. Tak, dia akan menambah iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menambah keyakinan. Kemudian Nabi kata, wala tafakkaru fi zatillah, dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Yang jadi masalah akhir zaman ni tak timbul balik orang yang cuba nak fikir zat Allah. Dia kata zat Allah duduk di langit, zat Allah duduk di arash, zat Allah duduk di situ sini. Allah Rabbi. Nabi dah sebut dah 1400 tahun lebih. Betul tak? Jangan kamu fikir zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tidak bertempat. Bukan duduk di langit dan di arash, duduk di situ sini. Betul tak? Tapi ada orang buat mari ajaran tu. Faham tak tu? Allah duduk di langit, Allah duduk di arash, Allah bertempat. Tak? Allah turun naik. Tak? Dia kata pula Allah turun naik. Subhanallah, Maha suci Allah. Tak layak Allah turun naik. Malaikat turun naik betul lah. Malah itu qadar tu betul tak? Allah tak boleh kata turun, lepas tu naik. Tak boleh. Allah menurunkan rahmat tu betul. Tu. Lepas tu kita kena belajar bahasa Arab. Al-Quran ni, nak tafsirkan Al-Quran ni memang orang tu kena alim bahasa Arab. Salah satu alim bahasa Arab pula ilmu apa? Ilmu badi, ma'ani, bayam, tak, di bawah ilmu balaghah tu lah. Nahwu, sarah, tafsir, asbabun nuzul, patu hadis, banyak lagi. Lebih kurang 10-15 jenis ilmu. Baru boleh tafsir Quran. Yang kita dengar tu, itu bukan tafsir tu, itu adalah terjemahan. Kalau tafsir itu banyak kitab-kitab tafsir itulah. Tafsir Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, Imam siapa lagi? Dah banyak lagi lah. Ya. Sedangkan orang duk fikir zat Allah Taala ni dia akan jadi kurang lah, nampak kurang lah. Tak kata Allah bertempat. Sama macam makhluk lah. Waliyahzubillah.
Allahu akbar. Bahaya. Tak. Dan ulama kita kata boleh jadi syirik. Menyamakan Allah dengan sifat makhluk syirik. Syirik dalam i'tiqad. Pegangan. Bukan benda kecil ni, benda besar. Betul ke tak? Dan syirik bawa kesan kepada ibadat. Allahu akbar. Yang itulah yang kita kena faham. Tapi alhamdulillah kalau dah belajar, alhamdulillah selamat. Itu tak macam memahami ayat-ayat mutasyabihah hari ni macam-macam timbul isu. Tak, batu jalan penyelesaiannya tak ada lain melainkan kena belajar ilmu, duduk ngaji sifat 20 yang reti, yang faham. Tak. Selamatlah. Kalau tak mengaji, tak selamat. Tak. Ya. Kena berguru betul-betul. Tak. Sekurang-kurangnya kita tak menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Itu selamat adalah kita. Kita tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tak. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu wajah berkata, ini tentang nak memahami sifat-sifat Allah ni. Kita nak kenal sifat-sifat Allah ni. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni lah. Tak. Antara beberapa hadis ni, ada 3-4 hadis ni. Kemudian Sayyidina Ali pula syarah. Kata-kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Kullu ma yakhtaru fi khayalika fatasawwaru fi balika fallahu bi khilafi zalik. Kata-kata Sayyidina Ali ini dia kata apa? Setiap perasaan yang tergerak di hati kamu, setiap perasaan yang terlintah di hati kita. Betul tak? Tak. Ataupun terlintah pada fikiran kita. Tak. Dan terupa pada hati kamu. Tak. Hingga kamu nak mikir. Lagu ni ke Allah Ta'ala, lagu tu ke, lagu ni ke tak? Betul tak? Maka kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Allah tidak seperti yang kamu fikir. Tidak seperti yang kamu nak main lintasan tu, yang tak betul tu. Bukan. Macam orang mula-mula tak mengaji sifat 20 lah. Dia kata dah, kalau tak Allah ni daripada mana? Mari lintasan fikiran hati dia. Betul tak? Dia tak faham lah tu. Tapi kita jawab dah, Allah Ta'ala ni tidak lagu tu lagu ni lah. Dia Allah Ta'ala ni bukan makhluk. Bukan ada bukan daripada diperanakkan. Tak ada anak atau diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Tak, baru dia faham. Inilah alhamdulillah. Kalau tak memang tak selamat. Dia mari fikir-fikir, mari pula waswas syaitan, mari pula syubhah-syubhah. Tak. Jadi bagaimana pun alhamdulillah kita ni ulama telah bahas satu-satu. Tak, kita pun belajar ulama. Dan kita faham, kita pegang betul-betul, pegang sungguh-sungguh, pegang sekoti. Tak. Ni bukan main-main ni, bab akidah ni. Bab akidah, bab usul, dia tak ada khilaf, tak ada perselisihan. Kalau bab fiqh tak apa. Ni kata sunat, ni kata haru, tak apalah, betul tak? Bab akidah ni jangan main-main. Tak, walaupun belajar bab akidah ni tak berapa nak suka, sebab apa strict. Bab fiqh ni dia hukum hakam gitu begini dah. Kita mendengar pun suka dah. Tapi bab akidah ni dia nak kita nak faham, tak sampai ke dalam hati kita tu tak. Tapi bila kita faham, alhamdulillah rasa lega dah. Begini. Betul tak? Sebelum ni aku tak faham. Allahu Akbar. Betul tak? Sebelum ni aku duk faham Tuhan duk atas langit. Sudah. Yang memang lepas tu saya ulang banyak kali tu. Bukan banyak kali tak, sebab ada. Kita hok turun, tak apa, hok muda-muda ni. Allah. Tak, di sekolah dia memang tak ajar ni silibus ni, tak ada. Tak cari, tak ada. Saya mengajar sekolah juga ni, sekolah menengah. Memang tak ada. Kalau ada pun dia mengaji Allah apa ni? Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim apa? Allah Maha memberi balasan. Al-Jabbar, Allah yang berperkasa. Al-Qawi, yang maha kuat. Tak.
Sifat ni dia belajar 20, tak ada. Nah ni. Ya. Kalau dulu dia belajar tauhid 3. Dengar tauhid 3 dah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid tu tak tidak dapat mencapai seorang nak kenal Allah Taala. Sebab dia tak bahas sifat Allah wujud kidam bakak, tak ada. Tauhid 3 ni adalah tauhid yang telah diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Taimiyah ni kurun yang ke-600 Hijrah. Yang kita dok belajar sifat 20 ni kurun yang ke-300 ke bawah. Salafus Saleh, zaman Imam Asy'ari tu, dia 260 tu. 300 ke bawah. Ini zaman salah ni. Walaupun banyak kitab dok syarah dalam bahasa Jawi, kitab pondok itu syarah nak we faham ada pak kita lah dah. Nusantara ni. Tapi ni asal daripada nu. Salafus Saleh, Imam Abu Asy'ari ni. Asy'ariyah tu. Tauhid 3 tu zaman Ibnu Taimiyah. 300 tahun beza. 300 Hijrah bawah, ni 600 Hijrah. 300 tahun. Jadi pendekatan tauhid 3 ni tak ke mana-mana. Itu bagi orang panggil tauhid alif bata lah maknanya. Tauhid alif bata. Macam orang belajar alif bata. Tak boleh baca Quran tapi tak kenal tajwid, tak kenal sifat huruf, tak kenal mana. Lagilah nak menimbulkan rasa muraqabah musyahadah tak ada lah. Tak sampai situ. Faham umum je. Allah uluhiyah, Allah uluhiyah, rububiyah. Allah yang ditaati, Allah yang yang menjadikan sekalian alam. Tu jelah. Dah menjadi sekalian alam mesti ada sifat. Jadi sifat 20 ni detail satu. Tapi sedihnya orang ni orang tak nak belajar. Orang kata payah ke mananya. Betul ke tak? Bukan suruh ingat satu-satu, beri fahamnya. Boleh? InsyaAllah. Kemudian apa kata Sayyidina Ali tadi jelas lah. Setiap perasaan yang tergambar, terlintas di fikiran kita tak? Kaitan dengan Allah Ta'ala. Sepertinya kita nak nyamakan Allah Ta'ala ni daripada seperti makhluk ke apa semua tu tak? Maka itu sebenarnya bukan Allah. Kesalahan benda tu. Jelas kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu juga seorang ulama tasawuf. Ibn Arabi ni nama dia Syekh Mahyuddin Al-Arabi. Ulama tasawuf. Saya tak nak syarah lah biodata dia. Ada sejarah dia panjang. Sehingga ada juga orang petikaikan Imam Ibn Arabi ataupun Syekh Ibn Arabi ni ada orang petikaikan. Sedangkan dia lah antara ulama-ulama ahli sufi tasawuf. Juga menerangkan tentang apa ni? Tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Cuma mengenal Allah yang dihuraikan oleh Imam Ibn Arabi ni, ma'rifatullah pada peringkat tasawuf tinggi sikitlah. Kita bahas tadi pada peringkat usuluddin. Kata Imam Ibn Arabi, man syahida khalqa la fa'ala lahum faqad faza, wa man syahidahum la hayata lahum faqad jaza, wa man syahidahum ainal adami faqad wasala. Dia kata-kata dia tu hebat tak? Dia beri gambaran lah sikit makrifatullah ni. Orang yang mencapai mengenal Allah ni, dari sudut perasaan dia, memang berlaku. Tak? Kata dia, man syahida khalqa, barang siapa yang menyaksikan, siapa yang merasai, rasa ni dalam hatilah. Tak? Siapa yang merasai dalam hatinya, orang beriman lah ni. Tak? Makhluk, sekalian makhluk tidak boleh berbuat apa-apa pun. Tak boleh beri bekah. Makhluk tak boleh beri mudarat. Makhluk tak boleh beri manfaat sedikit pun. Kita yakin gitulah, tidak pegang betul-betul. Tak?
maka sungguhnya seorang itu telah berjaya mencapai maqam makrifah kepada Allah. Ada dah tu makrifah peringkat awal. Peringkat awal. Kalau tak ada, dok rasa makhluk je boleh bekah, boleh beri mudarat, tu tak ada lagi lah makrifah tu. Itu tak kenal Tuhan lagi dah tu. Tu dok bergantung ke makhluk lagi dah. Jadi kalau seorang tadi, tak, dia yakin dah, rasalah hati dia ni, makhluk semua tak boleh beri, tak boleh nak buat apa-apa atas dia, tak boleh nak binasa dia ke dia, tak boleh nak mudarat, tak boleh nak beri manfaat. Tak, melainkan hanya Allah. Maka dia telah mencapai maqam makrifah yang peringkat awal. Situ alhamdulillah dah. Tak. Betul ke tak? Dulu orang takut Covid lah. Covid ni bahaya ni, betul tak? Memang bahaya. Kata tak bahaya dah. Tapi takkan kita kata tak, orang ni bahaya tak, siapa boleh matikan dia. Memang ada kes matikan dia tak. Tapi bukan dia yang mematikan kita. Mati-mati ni takdir Tuhan. Cuma asbab tu lah. Tak. Bagi kita orang yang faham betul-betul sifat Allah, tak. Asbab ke mana-mana pun tak tak? Tak ada apa-apa sebenarnya tak? Mereka semua adalah kehendak Allah. Boleh? Ya. Bahkan apa sekalipun dalam hidup kita tak? Soal rezeki, soal cari makan, soal kerja, soal apa? Tak? Tak. Maka kita tidak melihat sesuatu tadi boleh buat pada kita, apa-apa tak boleh. Sebab tu kata ulama dah, antara ciri-ciri orang aulia wali Allah tadilah satunya dia tak rasa makhluk boleh mudarat pada dia. Sebab dia bergantung penuh pada Tuhan. Tak, tu satu ciri baru tak. Ini bagi martabat atau maqam makrifat yang awal, yang mula-mula lah, peringkat awal. Kemudian kata Sayyidina kata Imam Ibn Arabi, dan sesiapa yang berjaya dan sesiapa yang menyaksikan atau merasai bahawa sekalian makhluk itu seolah-olah tidak hidup. Tak ada mana makhluk ni tak boleh nak tak bergerak hakikat dia tak. Melainkan dengan izin Allah. Kita rasa tak, aku ni tak boleh, kalau Tuhan tak beri rapah, tak beri ni, tak beri kekuatan, tak bergerak aku ni. Bukan tu lampak kerak aku tak bergerak, betul tak? Kerana Allah Ta'ala yang beri. Dah. Betul tak? Melainkan dengan izin Allah semua tadi. Bergerak dengan izin Allah. Maka sungguhnya dia telah meningkat makrifat daripada Allah. Makin naik sikit. Kalau tadi hok mula-mula peringkat pertama, peringkat awal, naik peringkat kedua pula. Tak. Bagi kita cari apa tak. Tak, keyakinan hati kita. Sekalian makhluk ni tak boleh bergerak. Kita ni tak boleh nak buat apa-apa semula. Melainkan Allah Ta'ala lah yang beri kekuatan. Lepas tu kita duk zikir la haula wala quwata illa billah. Zikir tu sebenarnya kalau faham betul-betul tak. Kalau kita bermuraqabah dengan zikir la haula wala quwata illa billah, tak. Mari kekuatan bahawa Allah lah yang beri kita kekuatan. Tak ada upaya, tak ada kemampuan, tak ada kekuatan, melainkan dengan izin Allah. Tak, kita buat ibadat. Tak. Kekuatan kita ke? Kerana kita gaji. Tak, kerana kita gaji. Tak. Gaji apa kadang-kadang malah. Betul tak? Hari ni malah gaji dah, hari ni malah. Betul ke tak? Bukan kekuatan kita. Tapi kerana Allah Ta'ala beri. Betul tak? Lepas tu kita boleh buat. Bukan bergantung dengan amalan kita. Kalau bergantung dengan amalan kita, tak gerak. Siapa masa kan tak? Semayang biasa dah semayang tahajud je, tiba-tiba 2, 3, 4, 5 hari tak semayang terus. Pakai tidur terus. Amalan kita lagi kah? Tak ada tu. Itulah nampaknya Allah Ta'ala. Lepas tu rasa sedih. Tak usah sedih lah. Sedih apa pasal Allah Ta'ala? Tak izin kita gitu. Betul ke tak?
Sebab kita tak mampu. Yang kita mampu balik Quran, pegang Quran, berzikir apa. Allah Ta'ala beri kekuatan. Betul ke tak? Bukan diri kita, jangan nak berasa diri kita. Berasa diri kita tu yang penuh hawa tu. Walaupun nak buat beramal kuat, nak ni kuat, jangan. Hati-hati. Ulama dah sebut ni. Tak, begitu juga kita jauh benda maksiat. Kerana Allah Ta'ala beri kuatan jauh. Betul tak? Kita tak nak Allah Ta'ala beri kuatan Allah. Kalau harap kering kita, kering lah kata kering. Kalau tak kering, nak lawan. Teruk kita. Teruk. Tapi kalau Allah Ta'ala beri hati kita tak suka. No maksiat benci dah. Tak, kalau buat rasa menyesal. Taubat, menangis. Tak. Lepas tu kalau kita buat benda, kita ni lari daripada kesalahan. Menangis tak. Kalau boleh menangis tu keluar air mata. Tak, sapu air mata tak. Ada tok guru tu sapu air mata tak. Memanglah supaya lari keluar tak kena diazab oleh api neraka. Okey. Kemudian yang ketiga, dan sesiapa yang menyaksikan wa man syahida ainal adami, siapa yang menyaksikan, yakni merasai dalam hati dia, sekalian makhluk itu seolah-olah tidak wujud pada hakikat dia, asal dia tak wujud. Ada manusia pada kita ada belaka, betul tak? Kena faham molek ni. Ini kalam ulama tasawuf, kalam sufi dia panggil. Tak, dia merasa diri dia. Ini pikat tinggi lah, ketiga dah. Tapi kita sebut ringkas lah. Tak. Seperti kita zikir la ilaha illallah, la maujud illallah. Tak. Ini siapa pikat ni lah. Jadi siapa yang merasai dalam hati dia, orang beriman, semuanya tidak wujud pada hakikatnya, makhluk ni semua tidak wujud pada hakikatnya. Tak. Maka sesungguhnya telah mencapai kepada makrifah yang sebenar. Makrifah yang tinggilah menurut ulama tasawuf. Ahli sufi. Yang dicari oleh ahli-ahli sufi. Betul tak? Pikat kita ni pikat satu tadi tak apa dah. Makhluk tak boleh beri bekah, makhluk tak boleh mudarat, makhluk tak boleh manfaat. Melainkan Allah. Tak apa, situ selesai. Betul tak? Boleh. Kalau siapa pikat kedua, alhamdulillah. Yang ketiga ni, ini pikat yang Allah Ta'ala anugerah. Tak. Kepada hamba-hambanya ya. Tak. Dengan kehendak dia lah. Boleh. Habis itu dulu kita, wallahu a'lam malam ni ya. Kalau pergi lagi takut panjang lah. Itu tak habis lagi tu. Bagaimana penjelasan daripada ulama Ihsanuddin, ulama tasawuf lah. Usuluddin, ulama akidah. Furu'uddin, ulama fiqh. Ihsanuddin, ulama tasawuf. Ihsan. Itu istilah dah. Biasa kita dengar tasawuf lah, ayat panggil Ihsanuddin. Ada soalan kan, kalau nak tanya boleh tanyalah insya-Allah. Habislah situ dulu. Penjelasan berkaitan dengan ma'rifatullah menurut ulama tasawuf. Boleh faham? Boleh tak? Saya tak nak hurai dalam lah. Apa yang disebut dalam kitab ni sudah memadai. Betul tak? Kalau jangan tanya nak sebut hurai dalam lagi, tak payahlah. Betul tak? Betul tak? Itu kena pergi di rumah lah. Saya pun tak pandai juga. Betul tak? Boleh ya? Boleh. Ada soalan nak tanya boleh. Kalau tak ada, wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu saja. Kalau ada lah. Tak ada. Ya kah? Ya, tak ada tak apalah, alhamdulillah. Jadi kita tinggal lama dah ni belajar ilmu tauhid ni, kita kena tak apalah, kita ulang kaji pula sikit. Kalau ada yang tak faham boleh tanya, boleh telefon ke tanya insya-Allah. Jadi kenapa alhamdulillah lah. Kitab Usulul Tahqiq ni saya memang belajar betul lah daripada ngarang kitab ni lah Tuan Guru Haji Muhammad Khalil bin Haji Ahmad Al-Limbadi Al-Kelantani. Pak saudara dia tu Tuan Guru Haji, saya tak ada lah apa saudara dia dah. Tuan Guru Haji Daud Bukit Abah, tu wali lah. Memang masyhur lah. Tu meninggal tahun 60, memang saya tak ada lah. Tak sempat belajar lah dengan dia dah. Wallahu alam.
Tapi Tok Guru Haji tak Lauk ni memang dia pelik sikit orang dia. Dia ceritakan oleh anak saudara dia lah. Tok Guru saya dia cerita memang pelik. Dia memang tak cakap. Tak cakap banyak. Pegang tasbih je. Tengok anak murid dia tengok gini je memang takut dah. Jeling je. Senyum pun tak. Kalau zaman tu esko kerajaan negeri Kelantan pergi jumpa pergi rumah dia di Bukit Abar Pasir Putih tu, naik tu, dia tak salah dah begitu. Kalau gitu, gini lah. Betul ke tak? Tapi tak apalah, tu cara dia. Dan ramailah anak murid dia, Tok Guru Pasir Tombo, Tok Guru Pujuk Tunju, semua anak murid belajar dengan dia lah. Ilmu tasawuf. Tok Guru daripada Terengganu, daripada mana-mana lah zaman dia tu lah. Dia antara pelik. Jadi Tok Guru ni macam-macam perangai. 10 jenis 10 orang lain. Hak ni jenis begini cakap banyak, hak ni jenis senyap, hak ni jenis lah. Macam-macam dah. Jangan pelik lah. Betul tak? Tapi itulah. Kalau sempat jumpa dengan Tok Guru kita tengok perangai dia, Allah, pelik lah macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duk berkata tasbih dia, tak cakap. Baca doa sikit, betul masuk bilik. Tak tahulah duk berzikir, duk benda apa tak. Zikir kuat tak. Wallahu alam. Kalau tak ada soalan, nanti kita ceritalah sikit apa yang kita dengar daripada guru kita lah tak. Berlaku tak ulama-ulama. Tok Guru ada telah meninggal. Saya ni orang awam lah tak. Kita ni hanya ambil menumpang berkat, menumpang sanad daripada Tok Guru kita. Tak mati Tok Guru, tak Allah tak tahulah, tak ada pengganti lah tak. Bukan tak ada, payah. Jadi kita lah tak hantar anak kita belajar agama. Tak biar ada pengganti. Tak belajar tak agama, belajar pondok, belajar apa, tak sedap fikirlah. Tak fikir kita kata soal apa, payah rezeki ke apa, jangan. Hantar ke agama dulu, lepas tu sampai masa hantar ke akademik pula. Betul ke tak? Wallahu alam. Kalau tak ada, sekadar itu saja. InsyaAllah kita sambung pada 2 minggu yang akan datang lah, insyaAllah. Kayaknya tak ada apa halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala washabihi ajma'in. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta nas'aluka an tuhyiya qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.